Pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bertemu pada malam ini, dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada unit amal yang sudi menjemput saya dan memberi peluang kesempatan pada saya pada malam ini untuk bersama dengan tuan-tuan semua. Benarnya memang dari segi mood nak ceramah ni memang tak ada mood, tak larang. Pasal tadi muntah banyak. Pasal umur dah 55. Bila kena gas ni dia tak sama waktu saya jadi ketua pemuda dulu. Orang duk kata awak gas hari ni dah kuat sangat. Saya kata bukan pasal kuat, umur kita kuat tua. Dulu waktu muda Salahuddin kena tak heran boleh ambil gas tu balin balik. Lah ni nak balin apa, kita kuat lari kuat jauh. Sambil lari tu hingwih meleleh tadi ni. Saya kata tadi aku ni sambil muntah sambil hingwih meleleh. Kalau ada orang ambil gambar lah pibuh dalam Facebook, Allah malu kat orang. Orang nak kata gas dia lain macam lah, dia ni pekat apa umur hampa tu tua. Kuat tua dulu boleh lawan. Kalau tak balin pun jijak, boleh jijak, maknanya apa? Ketua gas tu. Lah tak payah nak pira. Jadi inilah maknanya kita harap anak-anak muda hak baru ni lah, maknanya macam pengarah unit amal ini orang yang berani. Sebab tu saya cukup syabas kepada unit amal wilayah dan unit amal seluruh negara yang datang berkhidmat tanpa dibayar apa-apa. Ini satu pengorbanan yang sangat tinggi. Sebab unit amal dia boleh bertugas kerana apa? Kerana dia ada kekuatan, dia ada ketahanan dari segi fizikal, dia kuat, dia mampu dari segi pernafasan, dia mampu. Kita main tua ni kena sikit gas ya dah melelong lah. Jadi sebab itu sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada unit amal wilayah dan juga unit amal pusat seluruhnya yang berjaya memberikan khidmat mereka untuk mengawal suasana dan keadaan pada perhimpunan aman pada hari ini. Cuma tuan-tuan dan saudara-saudara sekalian, saya dah jangka akan adalah liputan-liputan dalam media, khususnya media elektronik. Dia akan paparlah soal bagaimana kononnya perhimpunan pada hari ini. Pertama sekali ialah kononnya orang tak boleh cari makan. Tadi dimuat dalam TV, dalam warta berita, pemandu teksi kononnya meluahkan rasa kecewa kerana tak boleh nak bergerak, tak boleh cari makan. Saya nak kata pada malam ini bahawa mereka tak boleh bergerak. Kalau semualah mereka tak boleh bergerak, tak boleh nak cari makan, bukan kerana perhimpunan, tapi pasal kerajaan pulih pi tutup 50 batang jalan. Pulih pun mengaku dia tutup 50 batang jalan. Dia pergi tutup berapa jalan. Sebab itu kalau dia benar, saya katakan bahawa kalau dia benar, dia tak perlu tutup jalan. Dia tak perlu tutup jalan. Kalau dia benar kita masuk, dia benar kita berada dalam dataran merdeka. Kalaulah kata padang hak berumpun tukut tak muat, tak apa, kita ambil atas jalan depan Mahkamah Lama tu, Mahkamah Lama, antara Mahkamah Lama dengan padang dataran merdeka. Saya kata jalan tu saja nak tutup, daripada terhubung dekat dengan Masjid Negara sampai ke sempadan traffic light Jalan Tun Perak. Yang tu saja yang perlu tutup, jalan lain tak perlu tutup. Hang nak lari apa-apa, hang larilah. Lari, nak pecut, nak bawa kereta, nak bawa motor, pecutlah. Apa masalahnya? Jadi sebab itu saya nak menyedarkan supaya pemandu-pemandu teksi ini dia kena melihat lebih jauh apa punca masalah dia. Jangan sampai pemandu teksi sendiri pun akhirnya terperangkap dengan agenda jahat yang dilakukan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Saya tak mau nak ceramah panjang macam Ustaz Nasaruddin. Saya nak pergi Pulau Pol, nak pergi tengok ada anak-anak buah daripada kawasan saya pun ada yang kena tahan. Jadi dan ada juga kawan-kawan yang lain pun kena tahan. Yang kedua saya nak sebut bahawa ada pula hak yang berniaga.
Berniaga di Masjid India. Konon kata tadi, saya pun tak tahu, saya tak pergi tahu Masjid India betul tadi. Saya sepatutnya bergerak ke Masjid India. Daripada Masjid India lah saya mengapalai bersama dengan Dr. Hatta dan Tian Chua untuk bergerak ke Dataran Merdeka. Tapi oleh kerana daripada pejabat PAS Raja Laut ni pukul 12 kita turun, kita berjalan kaki nak pergi Masjid India. Memang niat nak pergi Masjid India. Sampai sekat jalan tu penuh dah orang ikut kita. 10,000 lah. Saya kata Dr. Hatta, kalau bawa 10,000 ni nak pergi Masjid India, nak pergi duduk tak mana? Nak pergi duduk tak mana? Jadi saya kata kita terus kalau kita tak pergi. Jadi saya tak tahu sama ada orang berniaga ataupun tidak di Masjid India. Tapi dalam warta berita tadi, ada peniaga-peniaga mengeluh, oh kami rugi. Lah rugi pasal apa? Apa tutup kedai? Tak ada apa-apa kata kami terpaksa tutup kedai. Pasal apa tutup kedai? Pasal apa? Kata kalau sungguhlah kalau ada kedai makan yang tutup. Tadi saya balik, bila dah balik ke pejabat PAS, habis program berucap di hadapan pejabat PAS tu, kawan-kawan panggil pergi minum kedai mamak depan tu dengan Tan Sri Kadiak. Dengan Tan Sri Kadiak. Saya pergi tu kedai mamak tu, kedai mamak. Suri kau. Penuh orang. Saya kata kat Tan Sri Kadiak, inilah cerdik mamak. Saya kata Tan Sri Kadiak. Melayu ni bodoh bangang. Yang pergi tutup kedai, akhiratnya mamak yang untung. Saya kata Tan Sri Kadiak bagi tangan. Mamak kita punya kumpulan memang cerdik. Dia sekapai dengan saya. Mamak kata dia memang untung. Lepas tu orang Melayu duduk dalam TV. Oh perhimpunan ni menyusahkan kami tak boleh nak cari makan. Siapa kata hangpa tak boleh cari makan? Padahal kita menyuruh supaya apa? Supaya hangpa buka kedai. Semua yang main ni nak habis paling tak ada pun seorang RM10. Seorang RM10. Kita target kata RM500,000. Tapi tadi saya akui bahawa dalam sekitar RM300,000 ada tadi. RM300,000 orang. Kalau RM3,000 orang kali RM10 berapa? Berapa? 3 juta. Mana nak dapat 3 juta hari ni ya? Hampa boleh beda seorang sikit. Tu kalau RM10 ni makan nasi ya, tak kah? Makan nasi ya. Ni kalau nak beli kain baju nak bawa balik bagi ke isteri ke bagi ke anak-anak. Ada orang pokok senar tadi bukan main. Habis pergi shopping kat Sogo, beli apa? Bonia. Ambil hampa app memang buat. Aku kata hamba belanja RM10 tu lah nak beli bonia. Bukan saya bagi duit. Dia pun pulang sendiri. Dia pun apa ada duit. Orang yang berniaga, orang yang makan gaji dan sebagainya. Tak, saya nak katakan bahawa kalau orang yang buka kedai, Sogo dia buka kedai, dia untung. Yang tak buka ni siapa dia? Ayo buat apa? Sebab itu saya katakan bahawa lagi ada UMNO ni lagi menyusahkan rakyat. Lagi ada UMNO ni lagi menyusahkan masyarakat dan rakyat dalam negara kita ni. Patutnya 300,000 yang main ni membawa rezeki. Tidak? 300,000 ni secara simple kita katakan bawa rezeki lah. Paling tak ada hang nak belanja seorang RM10. Ya. Tapi UMNO punya pasal dia tutup pintu rezeki ni, bawa ni. Tutup pintu rezeki bawa ni. Tapi hak cerdik ada yang jual ayak kat tepi jalan, depa seronok depa kata boleh untung. Hak jual jeruk pun laku. Lah lapar. Jual ayak laku tak kira. Tinggal tak ada yang jual ayak ketum kan. Tak jual apa-apa. 300,000 orang hadir dalam perhimpunan. Kita tak tahu duduk ujung mana, tak nampak no yang duduk. Kita yang duduk di traffic light simpang antara Jalan Tunku Abdul Rahman, Jalan Raja Laut dengan Jalan Tun Perak tu, kita tak tahu no yang duduk tang bebeng tu kan kita nampak. Kita nampak. Begitulah ramainya manusia tadi. Sebab itu saya cukup kagum bagaimana hasrat masyarakat dan rakyat Malaysia datang tu bukan nak apa. Macam kata Ustaz Ansarudin tadi, kita bukan nak minta kemenangan percuma dah. Bukan kita nak menang buta. Kita nak apa? Kita nak proses pilihan raya itu mesti dilakukan secara yang bersih. Jadi kita buat perhimpunan untuk nak bagi tahu, nak bagi signal kepada kerajaan, kepada barisan
Nasional, kepada Datuk Najib, Perdana Menteri, kepada SPR, supaya mereka jelas. Ini masalah dia tuan-tuan bawa. Ini masalah dia. SPR dan juga polis. Apabila diperalatkan oleh kepentingan politik UMNO dan Barisan Nasional, maka SPR dan polis sanggup buat apa saja demi untuk apa? Melindungi kepentingan tokeh dia, pemerintah Barisan Nasional. Ini masalah yang dihadapi oleh negara kita sekarang ni. Cuba kita tengok polis. Oh, ada Hishamuddin kenyataan malam ni. Dia kata dia berpuas hati. Datuk Hishamuddin, Menteri Jaga Polis, malam ni dia buat kenyataan. Polis bertindak profesional. Tuan-tuan boleh buka dalam bernama online. Polis bertindak profesional. Saya pun tak terfikir, takkan sepak orang itulah cara profesional polis. Takkan sepak orang tu profesional ke? Yang dikatakan oleh Ustaz Nasaruddin tadi bawa 30 orang sepak seorang profesional. Saya tak tahu bagaimana menteri yang jaga polis mempertahankan keganasan yang dilakukan oleh pihak polis. Saya nak katakan bahawa masalah kepada polis ini sekarang ni ialah kerana terlalu menjaga kepentingan politik UMNO dan Barisan Nasional. Bila menjaga kepentingan politik Barisan Nasional, akhirnya polis yang sepatutnya rasional dah jadi tak rasional. Orang yang cerdik dah tak boleh berfikir. Orang yang lebih berhemah sepatutnya tidak lagi berhemah. Kenapa? Kerana kepentingan politik Barisan Nasional itu mengatasi kebijaksanaan yang sepatutnya dilakukan oleh pihak polis. Ini saya katakan bahawa bila ada UMNO, habis hak orang hak patutnya baik jadi tak baik, orang hak cerdik jadi bodoh. Ini pasal UMNO. Nah, macam bila kita nak hapus PTPTN, nak bagi pendidikan percuma, habis hak orang cerdik di universiti, PhD apa belakang dia. Oh, dia kata macam mana kalau hapus PTPTN, nak mengaji macam mana? Orang Melayu tak boleh masuk universiti, orang luar bandar tak boleh masuk universiti. Bengong. Itu maknanya. Dah saya sebut bahawa bila dengan UMNO ni, kerana kepentingan politik UMNO, hak orang cerdik, PhD ni cerdik lah kan? Hak bodoh ni guru kemah. PhD kata cerdik lah, akhirnya dia menjadi bodoh. Tu yang dijangkit habis kan? Ada seorang bekas dekan universiti, 2 tahun dah nikah baru tahu kata bini dia jantan. Tak haru. Tak, saya nak kata itulah dia. Bila berkawan dengan UMNO ni sampai tak ketahuan bini itu jantan ke apa perempuan. Bila 2 tahun kahwin baru tahu kata, weh, bini aku ni jantan rupanya. Saya kata apalah. Saya ada satu orang buta dalam kawasan saya, nama ada Cik buta. Bini dia pun buta. Dia ni duk pergi main tepuk gendang di pasar malam, duk jual kopi. Saya pergi kata, Cik, ni ada orang PhD ni, profesor ni, dah 2 tahun dah kahwin, baru dia ketahuan kata bini dia jantan. Bang Cik lagu mana Bang Cik? Bang Cik ni buta. Saya pun tak tahu kok Bang Cik pun tak ketahuan. Aku buta-buta apa aku tahu bini aku perempuan tu. Bini aku pun buta, dia tahu kata aku jantan tu. Hak ni dah celek, ada PhD pula, tapi tak ketahuan. Dah tu saya kata bahawa bila berkawan dengan UMNO ni, habis hak cerdik jadi bengong. Macam hak dalam PTPTN lah. Ni pun macam tu lah, bahawa bila dia berkawan dengan UMNO, akhirnya apa dia? Hishamuddin dia kata tindakan hampa tu profesional. Polis pun terkejut. Sepak pun profesional ke boleh kata? Saya nak katakan bahawa saya tidaklah nak menyalahkan sepenuhnya kepada pihak polis. Tapi oleh kerana polis diperalatkan, dan polis sepatutnya menjadi satu badan yang bebas daripada sebarang pengaruh politik. Mereka harus bertindak, melakukan dengan penuh kebijaksanaan demi untuk menjaga kebaikan, keselamatan, kesejahteraan, kehidupan masyarakat dan rakyat dalam negara kita.
Nah, sekarang mereka kata apa? Oh, peserta demonstrasi ini, penganyut demonstrasi dan peserta demonstrasi langgang undang-undang apa baru Din? Undang-undang apa? Undang-undang himpunan aman. Undang-undang himpunan aman. Dia kata, kita langgar undang-undang himpunan aman. Nah, saya katakan bahawa kita datang pada hari ini ialah untuk nak tuntut pilihan raya bersih. Kenapa? Kerana pertamanya ialah perkara pokok SPR yang didalangi oleh kepentingan politik UMNO dan Barisan Nasional sudah tidak mengikut proses peraturan undang-undang dalam negara kita dalam pengendalian pilihan raya. Dia tak ikut undang-undang. Bila kita nak tuntut supaya dia ikut undang-undang, dia nak suruh kita ikut undang-undang. Oh, antara undang-undang apa dah? Undang-undang himpunan aman. Dia kata kita tak ikut undang-undang himpunan aman. Pasal bawa kanak-kanak bawah umur. Bawa kanak-kanak bawah umur. Anak kita. Yang hampir buat undang-undang tu buat apa? Sampai kami nak bawa anak, nak duduk bantah. Nak duduk bantah. Takkan bawa anak-anak, tak boleh. Macam berkelah, macam piknik dia lah, tinggal tak bawa nasi siang. Ada orang di Perak baru ni, dia semangat, dia ceramah dengan saya. Dia kata, tuan-tuan, kita pada 28 hari bulan ini, kita kena hadir ke Dataran Merdeka. Program kita adalah kita nak bantah duduk. Saya pun terkenyum, bantah duduk. Saya kata, mampu kali ni, jenuh diri. Dia punya semangat tu, patutnya duduk bantah. Dia punya semangat, dia kata, program kita bantah duduk. Untuk apa? Tuntut pilihan raya bersih. Saya bisik kan lepas dia duduk tu, mampu kita, kawan, kena berdiri. Lenguh mampu. Kalau duduk bantah, lenguh boleh berdiri. Duduk bantah. Ni bantah duduk. Duduk tak boleh. Bantah duduk. Kalau duduk tak boleh. Mampu saya kata. Kena hak penyakit gout, mampu. Jadi, saya nak katakan bahawa kita hanya apa? Nak duduk bantah. Tak, kita nak bawa anak-anak kita tak boleh. Kamu yang buat undang-undang yang tak masuk akal. Sampai kepada peringkat nak bawa anak-anak kita pun tak boleh. Jadi bila kita hadir nak tuntut pilihan raya bersih di mana pengendalian pilihan raya yang melanggar proses undang-undang, dia kata kita kena ikut undang-undang dulu. Nak minta dia ikut undang-undang, dia dah tak ikut undang-undang, kita nak minta dia ikut undang-undang. Dia kata hampa nak minta kami ikut undang-undang, hampa kena ikut undang-undang. Oh, hang tak ikut undang-undang tak apa? Sebab itu saya katakan bahawa antara proses yang tidak ikut undang apa dia? Ialah beri taraf kerakyatan kewarganegaraan kepada warga asing. Ini isu besar. Mana ada tuan-tuan bahawa dalam Malaysia ni paling kurangnya orang yang nak diberikan taraf kerakyatan dia kena duduk di sini paling kurang 12 tahun. 12 tahun baru boleh mohon. Ini 12 jam sampai Malaysia dia boleh dapat IC. 12 jam. Bukan 12 tahun. Dia 12 tahun tu dia kena mohon. Dia kena mohon macam mana? Dia kena pi pejabat Jabatan Pendaftaran Negara. Dia kena pi pejabat Jabatan Pendaftaran Negara. Dia kena mohon. Bila mohon, dia kena temu juga. Nak tanya kepahaman dia tentang Malaysia. Yang ni 12 jam. 12 jam baru sampai Malaysia. Ataupun 12 hari baru duduk di Malaysia. Dia tak payah pergi pejabat Jabatan Pendaftaran Negara. Apa dia? Depa umum dia kata silamai ke balai raya ni ataupun di mana-mana tempat penempatan yang banyak di kalangan penentang-penentang asing ni, mari berhimpun di situ ceramah politik dulu. Ceramah politik. Kamu ni kalau kami dah beri gini, okey, kamu kena sokong Barisan Nasional. Kena mundi Barisan Nasional. Pak kata, okey, no problem, saya akan dapat IC sudah. Tak perlu pergi pejabat untuk memohon. Dia
Depa Jabatan Pendaftaran Negara tu mai sendiri jumpa. Okey, isi borang. Isi borang. Lepas tu, seminggu, 2 minggu lepas tu, dia panggil pula untuk serah. Tak ada interview. Tak ada temuduga. Tak ada nak test mereka tentang pengetahuan mereka tentang Malaysia. Tak ada. Ini saya katakan bahawa proses inilah yang sedang berlaku dalam negara kita, yang menyanggahi proses peraturan dan undang-undang dalam negara kita. Diberikan kenalan taraf kerakyatan itu semata-mata untuk apa? Untuk membolehkan mereka mendapat tambahan undi melalui warga asing dalam negara kita untuk menjamin kemenangan Barisan Nasional pada pilihan raya akan datang. Perdana Menteri sendiri dan Menteri Dalam Negeri mesti minta maaf kepada rakyat Malaysia. Saya tak minta dia letak jawatan, sebab kita nak lawan dia dalam pilihan raya. Kita minta dia minta maaf kerana keangkuhan politik dialah yang menyebabkan DBKL bertindak rakus, menyebabkan polis bertindak rakus. Kenapa? Kerana keangkuhan politik anggota Barisan Nasional. Sebab itu saya minta mereka ni meminta maaf, dan minta ketua polis juga meminta maaf. Ketua pengarah Datuk Bangda, DBKL juga meminta maaf kepada semua rakyat Malaysia, khususnya kepada peserta-peserta bersih. Kita tak boleh memusuhi rakyat. Polis tak boleh nak memusuhi rakyat, sebab adanya polis kenapa? Kerana adanya rakyat. Kalau tanpa ada rakyat seperti kita ini, tak terbentuk, tak terbina kerajaan. Tanpa rakyat tak akan terbentuk, terbina sebuah kerajaan. Tak ada kerajaan, mana nak ada polis, mana nak ada DBKL. Sebab itu hak rakyat ini mesti dihormati. Tapi saya nyatakan bahawa ini adalah merupakan satu sejarah dalam negara kita yang telah berjaya diukir oleh seluruh rakyat yang begitu mempunyai keprihatinan yang sangat tinggi dalam usaha untuk membawa masa depan negara kita berada pada landasan yang betul. Akhirnya sekali saya nak ungkap satu pantun seloka saya sempena bersih. 28 April adalah hari kita. Kita sudah turun semua ke dataran merdeka. Duduk bantah, protes dan apa sahaja. Bersama bersih kita kali ketiga menuntut ketulusan dalam pilihan raya. Ini adalah hak asasi manusia yang tersergam dalam perlembagaan negara. Perjuangan ini bukan sahaja untuk kita, tetapi juga untuk anak-anak dan kaum orang muda, agar kita dan mereka benar-benar merdeka, bukannya menjadi pecacai kepada kerajaan BN yang auta. Aduhai negara tercinta, 28 April telah terukir dalam sejarah negara. Rakyat bangun buat kali ketiga menentang kerajaan yang durjana. Pihak Media Fast melancarkan e-paper, merupakan satu program baru dalam Media Fast, asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.